Assalamualaikum dan selamat pagi kepada Dr. Nasyaira binti Ibrahim dan juga rakan-rakan kelas saya yang dikasihi. Pada pagi ini, saya dan ahli kumpulan saya, Nur Anis Nadira binti Abdul Razak, Putri Nur Alia binti Jamaluddin dan saya, Nur Nabila binti Arbain, akan membentangkan tajuk mengenai falsafah ibadah. Falsafah ibadah. Jadi, apakah yang dimaksudkan dengan falsafah ibadah? Falsafah ibadah terbagi kepada dua maksud, iaitu dari segi bahasa dan juga istilah. Daripada segi bahasa adalah abdiyah, ubudiyah dan ibadah yang membawa maksud patuh, taat, tunduk, menyerah diri. Jadi daripada segi istilah pula, segala perkara ataupun perbuatan yang disukai dan diredai oleh Allah Subhanahu Wa Taala dari segi zahir dan juga batin. Dari segi zahir adalah perkara yang boleh dilihat, daripada segi batin adalah perkara yang tidak boleh dilihat dengan mata kasar. Jadi kita pergi kepada slide yang seterusnya mengenai jenis-jenis ibadah. Jenis-jenis ibadah terbahagi kepada dua, iaitu ibadah khusus dan juga ibadah umum. Ibadah khusus ini adalah perkara dan ibadah yang telah ditetapkan oleh dalam syariat Islam. Ianya tidak berubah-ubah dan tidak boleh diubah. Jadi sebagai contoh, kita mengambil contoh solat fardu 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, menunaikan haji bagi yang mampu. Jadi seterusnya bagi ibadah umum adalah ibadah umum ini meliputi daripada segala aspek kehidupan manusia seharian, daripada segi hubungan manusia dari makhluk sesama makhluk sesama Allah, iaitu perkara yang kita lakukan sehari-harian. Sebagai contoh, bekerja sehari-hari adalah untuk menyara hidup. Perkara ini adalah dituntut dan jika ia tidak berdosa jika kita melakukan daripada segi niat yang betul dan melakukan untuk mencari rezeki yang halal. Jadi seterusnya adalah hukum-hukum dalam ibadah. Hukum-hukum dalam ibadah terbahagi kepada 5, iaitu yang pertama adalah hukum wajib. Hukum wajib ini adalah perkara yang apabila kita melakukannya mendapat pahala, jika kita meninggalkannya mendapat dosa. Sebagai contoh adalah berpuasa di bulan Ramadan. Berpuasa di bulan Ramadan adalah perkara yang menahan dari kita bermakan, minum daripada terbit fajar sehingga terbenamnya matahari. Jadi menahan diri daripada melakukan perkara yang membatalkan puasa. Jika kita meninggalkannya, kita mendapat buruk. Jika kita melaksanakannya sehingga sehabisnya adalah kita mendapat pahala. Jadi seterusnya adalah hukum sunat. Hukum sunat adalah perkara yang mendapat pahala jika kita melaksanakannya, jika kita meninggalkannya tidak berdosa. Perkara yang sunat adalah seperti solat sunat duha di pagi hari. Solat sunat duha adalah solat sunat yang dituntut untuk memperolehi rezeki. Jadi amatlah bagus jika kita melakukannya. Seterusnya adalah hukum harus. Hukum harus adalah tidak berdosa jika kita melakukannya dan juga apabila kita meninggalkannya. Contohnya perkara harus adalah tidur di waktu malam untuk merehatkan badan. Ia adalah perkara yang tidak salah di sisi syariat Islam jika kita meninggalkannya ataupun kita tidak melakukannya. Jadi seterusnya hukum makruh. Hukum makruh ini adalah mendapat pahala jika kita meninggalkannya dan tidak berdosa jika kita melakukannya. Perkara makruh sebagai contoh yang kita boleh senang lihat pada bulan puasa, sebagai contoh berkumur-kumur ketika bulan puasa. Kita tahu jika kita meninggalkannya adalah lebih baik. Jadi kita hendaklah jauhkan perkara-perkara yang makruh. Dan akhir sekali dalam hukum-hukum ibadat adalah mendapat pahala. Ibadat haram adalah mendapat pahala jika kita meninggalkannya dan berdosa jika kita melakukannya. Sebagai contoh, mencuri.
ataupun merompak, mencuri membawa maksud mengambil barang tanpa keizinan. Jadi seterusnya kita pindah kepada slide yang seterusnya. Apakah yang kita perlu tahu apabila kita melakukan ibadah? Apakah yang kita perlu tahu dalam melakukan ibadah? Apakah matlamat ibadah? Matlamat ibadah yang pertama adalah dengan untuk mengingati kepada Maha Pencipta kita, yakni Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, apabila seseorang itu melaksanakan ibadah itu perlulah dengan niat tunduk diri kepada Allah dan ingat kepada Allah. Dengan melakukan ibadah, ia membuatkan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Serta kita hendaklah tanamkan niat ikhlas itu semata-mata kerana Allah dan menganggap dirinya adalah sekedar hamba jika kita beribadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sebagai contoh, dan kita tahu dalam hadis dalam Al-Quran membawa maksud, sesungguhnya solat itu adalah mencegah kekejian dan kemungkaran dan mengingati Allah Subhanahu Wa Taala di dalam surah Al-Ankabut. Jadi seterusnya matlamat ibadah adalah dengan bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Bermunajat kepada Allah Subhanahu Wa Taala adalah dengan melaksanakan ibadah secara langsung ataupun tidak langsung. Maka ia menjadikan kita, bila kita bermunajat, ia tiada batasan lain jika kita berhubung tanpa, contohnya sebagai tiada jurubahasa untuk kita berkomunikasi dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah salah satu cara untuk kita berkomunikasi. Dengan ibadah kita dapat berkomunikasi dengan Maha Pencipta. Seterusnya adalah matlamat ibadah adalah daya pencegah dari perbuatan keji dan mungkar. Dan perbuatan keji dan mungkar ini adalah sangat tidak hendak dijauhkan. Dan seperti yang kita tahu, apabila kita melakukan perkara yang mungkar dengan solat, adalah kita mampu mengubah diri kita, mampu mencegah diri kita daripada melakukan perkara mungkar. Seterusnya dan akhir sekali, matlamat ibadah adalah hidup ini akan dipenuhi dengan ketenangan dan kesyukuran. Ketenangan ini adalah apabila kita melakukan sesuatu perkara, kita akan berasa nyaman dan damai. Jadi kita sebagai manusia, sesama kita hendaklah membantu diri kita dalam melakukan ibadah dengan niat yang betul. Sebagai contoh, dalam hadis riwayat Daraqutni dan Abu Daud, kami jadikan solat saat beristirahat. Jadi dengan solat kita mendapat rasakan diri kita lebih tenang dan damai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurul Anis Nadira binti Abdul Razak. Saya daripada kelas SA243 3B. Hari ini saya akan membentangkan tentang huraian dan juga penyelesaian. Mari kita mula dengan huraian. Hari ini kita telah selama lebih 3 bulan berada dalam perintah tempoh pergerakan. Namun pun begitu, masih terdapat kekangan untuk solat Jumaat ketika virus pandemik ini. Mengapa ia terjadi? Ini terjadi kerana terdapat jemaah yang telah dijangkiti virus dan tidak mengamalkan langkah berjaga-jaga walaupun mereka sakit. Dan sikap tidak ambil peduli seperti ini akhirnya telah memburukkan lagi keadaan, menjejaskan kesihatan orang lain dan juga memburukkan keadaan tempat beribadat itu sekali. Kesannya seperti yang kita dapat lihat sekarang, para jemaah telah tidak dibenarkan untuk solat berjemaah di masjid, sama ada solat fardu dan juga solat jemaah. Dengan oleh hal yang demikian, para jemaah telah dinasihatkan untuk solat di rumah sementara menunggu tindakan lanjut daripada pihak berwajib seperti Kementerian Kesihatan Malaysia, Masjid Agama Islam Selangor dan juga Pejabat Agama Islam daerah iaitu PAIK. Seperti yang kita dapat lihat berikut adalah 7 syarat yang menentukan
hukum wajib kepada seseorang yang memenuhi 7 syarat berikut. Antaranya ialah yang pertama, beragama Islam. Yang kedua, baligh. Yang ketiga, mestilah berakal. Yang keempat, merdeka ataupun bebas sepenuhnya. Manakala yang kelima, mestilah seorang lelaki. 6, sihat tubuh badan. Dan juga 7, bermukim di tempat solat Jumaat itu didirikan. Sekiranya seseorang itu telah cukup ke-7 syarat ini, maka diwajibkan solat Jumaat ke atas dirinya. Saya telah uruskan 7 syarat yang diwajibkan kepada seseorang itu untuk menunaikan solat Jumaat. Namun pun begitu, apakah hukum meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut ketika COVID-19? Beberapa fatwa ada mengatakan bahawa bahawa lelaki yang meninggalkan solat Jumaat 3 kali berturut-turut ketika virus pandemik COVID-19 ini tidak berdosa kerana hukumnya adalah harus bagi menggelakkan penularan wabak pandemik COVID-19 ketika ini. Terdapat juga kata-kata daripada Timbalan Mufti Terengganu iaitu Sahibul Fadilah Hadi Osman yang mengatakan bahawa ianya harus hukumnya untuk meninggalkan solat Jumaat di masjid walaupun sudah 3 kali berturut-turut dalam tempoh PKP ini. Beliau juga mengatakan keadaan tersebut perlulah disyaratkan bahawa ketakutan penyebaran itu benar-benar yakin berlaku dan bukan sangkaan semata-matanya. Beliau juga menegaskan bahawa ia perlu diwajib digantikan dengan solat zuhur di rumah. Selain itu, ketetapan hukum ini adalah berdasarkan beberapa kaedah fiqah iaitu bermaksud keadaan sempit yang menyebabkan perkara yang dilarang. Saya akan huraikan beberapa hadis Nabi di slide yang berikut. Seterusnya, ketetapan hukum sebentar tadi juga bersandarkan kepada hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud siapa yang mendengarkan orang yang melaungkan azan, maka tidaklah yang keuzuran menghalangnya daripada mengikutinya, iaitu hadis solat berjemaah lah. Para sahabat juga bertanya, apa maksud uzur? Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ketakutan atau sakit. Di sini ketakutan itu ada 3 jenis, iaitu yang pertama, takut ke atas diri sendiri, takut ke atas satu benda dan juga takut ke atas ahli keluarga. Justeru berdasarkan apa yang telah disebutkan, maka dibolehkan untuk meninggalkan solat Jumaat dan juga solat berjemaah ketika tersebarnya wabak seperti COVID-19 kerana ia merupakan sesuatu yang menakutkan. Seterusnya, terdapat juga beberapa dalil syarak yang berkaitan dengan pencegahan penularan wabak. Yang pertama, antara ajaran Nabi SAW apabila berhadapan dengan masalah penyakit berjangkit ialah pencegahan adalah menjadi tanggungjawab agama setiap individu dan masyarakat untuk mengambil langkah berjaga-jaga untuk pencegahan dan juga mengelakkan diri daripada tempat-tempat awam termasuklah masjid agar orang yang sihat tidak akan dijangkiti. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang bermaksud yang sakit janganlah mendatangi yang sihat. Ia diriwayatkan oleh hadis riwayat Imam Bukhari dan juga Imam Muslim. Yang kedua, Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan mereka yang berada di tempat wabak untuk tidak keluar dari kawasannya. Mereka yang sihat pula diperintahkan untuk tidak memasuki tempat yang terkena wabak. Itu yang bermaksud apabila kamu mendengar wabak di sesuatu tempat, maka janganlah kamu pergi ke situ. Dan apabila ia berlaku di tempat kamu, maka janganlah kamu keluar daripadanya. Ia diriwayatkan oleh hadis Imam Muslim. Berdasarkan dalil-dalil berikut, ia boleh memberikan penjelasan yang lebih dan serta membantu umat Islam supaya tidak keliru walaupun tidak mengerjakan solat Jumaat di masjid walaupun sudah 3 kali berturut-turut. Seterusnya, penyelesaian.
bagi menyelesaikan permasalahan isu solat Jumaat yang telah berminggu-minggu dihentikan, Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakari berkata pelaksanaan solat Jumaat berikut boleh bermula 12 Jun ini. Walaupun berikut adalah beberapa peraturan-peraturan baru yang perlu diaplikasikan bagi melaksanakan solat Jumaat. Antaranya ialah solat Jumaat dengan perluasan bilangan 1/3 daripada jumlah had kapasiti bagi dewan solat utama. Sebagai contoh, jika sebuah dewan tersebut mampu memuatkan seramai 1000 jemaah pada satu masa, maka bilangan yang dibenarkan hanyalah 333 orang buat masa ini. Oleh itu, jabatan kuasa bolehlah melantik sukarelawan dalam kalangan jemaah bagi membantu kawalan sebelum dan selepas solat. Seterusnya ialah terdapat juga garis panduan perluasan kapasiti solat Jumaat dan juga solat berjemaah dalam tempoh PKP ini. Antaranya ialah tiada had umur yang ditetapkan bagi warga emas, tetapi wajiblah warga emas tersebut dalam keadaan sihat. Namun pun begitu, kanak-kanak berumur 12 tahun ke bawah, jemaah yang bergejala dan juga menghidap penyakit kronik tidak dibenarkan. Berikut adalah prosedur operasi standard iaitu SOP untuk solat di surau ataupun di masjid di kawasan zon hijau. Yang pertama, mestilah melaksanakan penjarakan sosial di dalam dan di luar masjid. Yang kedua, mestilah mengamalkan jarak antara ahli jemaah sejauh 1 meter antara satu sama lain dan jemaah wajib memakai pelitup muka. Yang ketiga, cara masuk dan keluar masjid mestilah dengan beratur serta menjagakan penjarakan sosial. Yang keempat, semua ahli jemaah hendaklah yang hadir mestilah berwuduk daripada rumah dan juga membawa sejadah masing-masing sebelum hadir ke masjid. Yang kelima, jika wuduk jemaah terbatal, para jemaah dibolehkan untuk mengambil air wuduk di bilik air yang disediakan. Walau bagaimanapun, penggunaan kolah masih belum dibenarkan. Yang keenam, para jemaah boleh dipastikan untuk terus bersurai dalam keadaan tenang. Yang ketujuh, tidak ada bersalaman dan bersentuhan sepanjang berada di masjid ataupun di luar masjid. Yang ke-8, tiada pengkumpulan dibenarkan selesai solat Jumaat sama ada di dalam ataupun di luar masjid juga, termasukkan apa-apa pun jamuan. Walau bagaimanapun, cadangan perluasan kapasiti solat Jumaat dan solat berjemaah dalam tempoh 4 perintah kawalan pergerakan bersyarat ini yang dinyatakan ini adalah satu pandangan dan nasihat untuk dipertimbangkan dan diputuskan oleh pihak berkuasa agama negeri masing-masing. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Puteri Nur Alia binti Zamaluddin ingin menyambung topik seterusnya iaitu cadangan. Sewajarnya pihak berkuasa agama negeri-negeri perlulah mencari pencerahan dalam usaha untuk menyekat penularan COVID-19 di Malaysia. Oleh hal yang demikian, pihak berkuasa agama negeri-negeri perlulah mewujudkan kaunter di pintu masuk bagi memeriksa suhu badan, sanitasi tangan serta rekod kehadiran jemaah. Setiap orang hendaklah disaring oleh orang yang dilatih atau pembantu jururawat yang dilengkapi dengan PPE iaitu peralatan perlindungan diri seperti penutup hidung dan mulut, pelindung muka dan sarung tangan. Sesiapa dengan suhu badan 37.5 darjah Celsius atau lebih tidak dibenarkan masuk dan perlu menjalani pengukuran suhu badan semula. Jika pengukuran suhu badan semula masih 37.5 darjah Celsius dan lebih, mereka perlulah melaporkan kepada pihak berkuasa. Selepas melakukan solat Jumaat, bekas sampah bertutup yang berasingan patut disediakan untuk membuang penutup mulut dan hidung, sarung tangan dan tisu yang digunakan. Bekas sampah tersebut sebolehnya mempunyai penutup automatik serta disediakan dengan beg sampah plastik yang dilabel dengan betul. Kehadiran jemaah perlulah direkodkan di dalam buku kehadiran atau aplikasi yang disediakan. Pada waktu yang sama, melakukan sanitasi ruang solat
kawasan sekitar termasuk tandas dan ruang wuduk sebelum dan selepas solat bagi kawasan masjid ataupun surau dalam keadaan yang bersih dan suci. Bukan itu sahaja, penggunaan tandas perlulah dihadkan mengikut jumlah bilik tandas yang ada pada satu-satu masa. Keadaan ini tentu menyumbang kepada kurangnya sentuhan terhadap objek-objek yang berada di dalam masjid. Jika terlalu banyak sentuhan terhadap sesuatu objek, kemungkinan akan adanya sedikit kuman yang berada di objek tersebut dan mungkin juga boleh merebak kepada jemaah yang lain. Sudah tiba masanya jemaah-jemaah juga bertindak untuk memastikan keselamatan semua para jemaah. Perlulah jemaah membawa sejadah masing-masing dari rumah agar dapat mengurangkan sentuhan terhadap sejadah yang berada di dalam masjid ataupun di surau. Setiap orang yang meninggalkan masjid ataupun surau digalakkan untuk membersihkan diri dan menukar pakaian selepas pulang ke rumah. Dan akhir sekali, setiap jemaah perlulah mematuhi penjarakan sosial dan mempraktikkan tidak bersalaman dan kerap mencuci tangan sama ada menggunakan air dan sabun tangan atau hand sanitizer. Oleh itu, situasi semasa penularan virus COVID-19 yang masih terkawal di negara ini tidak memerlukan solat Jumaat dihentikan, kata Menteri di Jabatan Perdana Menteri JPM Datuk Seri Dr. Zulkifli Muhammad Al-Bakri. Jadi, sama-samalah jemaah-jemaah menjaga kesihatan diri sendiri dengan sering mencuci tangan atau menggunakan hand sanitizer bagi mengelakkan penularan wabak ini berlaku. Ibadah solat Jumaat adalah amat penting berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala di bawah ini yang bermaksud, wahai orang-orang beriman, apabila diserukan azan untuk mengerjakan sembahyang pada hari Jumaat, maka segeralah kamu pergi ke masjid untuk mengingati Allah dengan mengerjakan sembahyang Jumaat. Dan tinggalkanlah berjual beli pada saat itu, yang demikian adalah baik bagi kamu jika kamu mengetahui hakikat yang sebenarnya. Surah Al-Jumu'ah ayat 9. Solat Jumaat merupakan ibadah yang sangat agung dan mempunyai fadilat yang banyak. Antaranya ialah sebagai penghapus dosa dalam setiap minggu. Daripada Abu Hurairah radhiyallahu an bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bagi menutup pembicaraan ini, falsafah utama ibadah di sini memberitahu kita bahawa manusia dapat melakukan usaha mengembalikan ciptaan mereka yang suci dan mulia. Status hamba tidak bermaksud hamba sekular, tetapi hamba yang berstatus tinggi dapat mendekati Tuhan. Oleh itu, untuk mengelakkan kesempurnaan usaha atau tindakan manusia yang berfalsafah adalah suci dan falsafah murni adalah sifat manusia, sehingga orang dapat mendekati Tuhan. Inilah puncak kehidupan seseorang. Maka tujuan utama amalan keagamaan ini adalah untuk mencapai satu titik, iaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Falsafah ibadah menyokong hubungan antara manusia dan pencipta, dan sebaliknya hadis Nabi memberikan keterangan terperinci mengenai tugas, pelaksanaan rahsia dan kebijaksanaan berdoa. Ini adalah hakikat ibadah yang paling penting dari semua agama. Ini juga adalah tanggungjawab yang merangkumi semua umat Islam, menjadikan pesakit dan jemaah wajib melaksanakan tugas mereka dengan cara yang ditentukan. Oleh itu, kebijaksanaan di sebalik ibadah ini tidak bergantung pada aspek fizikal atau kerohanian. Oleh itu, doa yang suci dan murni dan sempurna dapat membentuk jiwa manusia dan terus taat kepada Allah SWT. Seperti malaikat, cahaya malaikat juga menyelimuti jiwa seseorang dan dia dapat melakukan semua kegiatan ibadah yang dengan baik, terutama dalam doa. Dalam hal ini, doa dapat menaklukkan keinginan dan kebajikan manusia kepada Tuhan, dan dengan demikian menghasilkan kesucian yang disucikan oleh Allah SWT. Sekian sahaja daripada saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.